Saya kata juga bahawa sebenarnya nak memastikan kestabilan politik sekarang ini ialah UMNO kena berkuasa naik ke atas. UMNO kena jadi Perdana Menteri baru stable. Saya bukan kata stable kerajaan, saya kata stable politik. Maksudnya stable politik ini melainkan Muhyiddin Yassin ada telur, dia tak akan berani nak mengganggu-gugat kerajaan yang ada. Dia tak akan berani nak mengganggu-gugat kerajaan yang sudah ada sekarang ini. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa apa yang berlaku dalam negara kita ini, apa yang berlaku dalam kemelut yang ada sekarang ini sebenarnya sudah dirancang, dan video ini sudah viral malam tadi. Satu mesyuarat, satu petikan audio dalam mesyuarat tertinggi UMNO pada 7 Julai 2021. Kita tengok bagaimana sebenarnya perancangan UMNO untuk nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Sebenarnya sudah ada perancangan tersebut, dan saya sudah sebut benda ini tahun lepas, tuan-tuan. Saya dah sebut tahun lepas, saya dah sebut. Dan akhirnya benda ini berjaya. Masalahnya kita, ramai daripada kita ni lebih percaya blogger UMNO daripada apa yang saya cakap. Kita lebih percaya blogger UMNO daripada apa yang saya cakap. Semalam saya dah kata tahniah Ismail Sabri. Ada orang mesej saya, dia kata, kenapa kau cakap macam tu? Tak, seolah-olah apa yang saya cakap tu macam akan mengubah apa yang Agong nak cakap. Semalam sudah diputuskan. Ni saya nak beritahu lah, semalam sudah diputuskan. Sudah pun diputuskan. Hari ini perjumpaan itu dan juga hari ini Majlis Raja-Raja hanya formality agar tak nampak keputusan itu datang daripada Agong seorang. Itu kita kena faham. Dan itu satu tindakan yang bijak, supaya rakyat tak menyalahkan Agong kalau selepas ini kerajaan tumbang sekali lagi. Ya, so dia nampak, Agong nampak, tunjuk kepada sultan-sultan, Majlis Raja-Raja, ini dia. Ini keputusan, you all dah nampak. Semua dah nampak ni, ini keputusan dia. This is not my decision. Nanti orang kata, alah Agong seorang je nampak, mentang-mentang dia menipu. No, dia dah tunjuk pada semua. This is the dan dia dah panggil seorang persorang nak sahkan. Betul ke tidak? Betul ke tidak numbers ni dia nak sahkan? Betul ke kamu menyokong atas dasar kamu nak menyokong? Betul ke tidak? So dia dah sahkan. Jadi tujuan itu 2 hari ini adalah atas tujuan untuk memastikan bahawa apa yang mereka kata mereka sokong itu benar sebenar-benarnya. Itu yang nak kena kita jelaskan. Dan itu kenapa yang di-Pertuan Agong lambat membuat keputusan. And it is a good, bukan saya kata good decision, it's a good measures yang diambil oleh yang di-Pertuan Agong untuk memastikan bahawa benda ini dia dah tutup semua ruang-ruang untuk orang nak kata fitnah. Okey. Jadi saya nak bawa tuan-tuan satu mesyuarat. Itu ramai yang dah tahu, dapat anda tengok dekat page saya, dekat YouTube saya mungkin. Tapi tak apa, kita bawa dan kita lihat, kita saksikan sendiri dan kita tinjau sendiri apa yang mereka katakan, supaya dapat kita nampak sebenarnya perancangan-perancangan yang dibawakan oleh mereka sendiri, tuan-tuan. Ini petikan rakaman audio mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada 7 hari bulan Julai 2021, dan suara ini dikatakan mirip suara Ismail Sabri. Okey, amin. Dia bergaung. Okey. Boleh balik. Ya, okey. Kamu okey ya? Right, okey. Alright, terima kasih Dato' Seri Presiden. Pertamanya saya rasa seperti dibicarakan hari ini ada berbagai-bagai perkara yang dibangkitkan mengenai pelantikan ini. Sebenarnya saya dah nak maklumkan, hari tadi saya dipanggil oleh Perdana Menteri dan memaklumkan kepada saya bahawa setelah beliau membuat sembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong memberi perkenan, jadi saya dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Okey, yang ni masa 7 hari bulan Julai tu, 7 hari bulan 7, yang mana seingat kita pagi itu dia dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan malam itu pukul 1.40 UMNO tarik handbrake. Seingat kita, ingat Jadi perkara itu dibincangkan oleh Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Perdana Menteri. Dan saya tak terus membuat press release. Saya jumpa Presiden, saya jumpa dengan bosku untuk memaklumkan dan meminta pandangan, minta restu daripada bosku misalnya. Dan saya berjumpa dengan Presiden Pak Mata tadi
Dan saya beritahu kepada Presiden, saya perlukan nasihat daripada Presiden. What should I do? Adakah Presiden nak supaya saya tidak menolak jawatan tersebut? Presiden kata no. Presiden kata tidak, sebab banyak perkara yang boleh you lakukan untuk bantu. Okey, untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya sebelum Ismail Sabri terima jawatan timbalan Perdana Menteri itu, dia dah bagi tahu dengan Presiden dan juga Najib, bosku tu Najib lah. Dia dah bagi tahu dah. So sebenarnya benda ini diketahui oleh parti. Diketahui oleh parti. Jadi sekarang ini dia cuma persoalan nak atau tidak. So Zahid kata apa? Untuk kepentingan parti. Macam-macam yang kita bincang tadi untuk kepentingan parti. Jadi selepas Presiden merestuinya, saya pun beritahu Presiden, boleh tak saya buat press release selepas ini menyebut nama Presiden dan juga terima kasih kerana sokongan. Presiden kata go ahead, dibuat. Lepas itu barulah saya buat press release. Waktu itu dah dekat pukul 7 orang. Press release saya keluarkan. Jadi setelah mendapat kebenaran daripada Presiden, baru saya buat press release. Saya tertarik dengan pandangan daripada Datuk Razali, Datuk Tan Sri Noh, Datuk Azalina dan sebagainya. Dia mengatakan jika kita mengambil tindakan sama ada tidak percaya kepada Perdana Menteri dan tidak percaya kepada kerajaan tidak akan jatuh. Jadi apa yang kita lakukan mesti memberikan kesan dan keuntungan kepada kita. Mesti memberikan kesan dan keuntungan kepada kita. Dengar ayat tu mesti memberi kesan dan keuntungan kepada kita. Kalau tindakan kita tidak memberi kesan apa-apa, jadi orang nampak yang kita kurang bijaksana di dalam membuat keputusan. Jadi fahamkan yang pertamanya darurat ketika kata Datuk Seri Azalina, kerajaan tidak akan jatuh. CSA saya difahamkan telah pun ditandatangani. Dan kalau CSA ditandatangani, kerajaan juga tidak akan jatuh dan Perdana Menteri juga tidak akan jatuh, maka apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Okey, CSA ini adalah Confident and Supply Agreement. Confident and Supply Agreement. Confident and Supply Agreement ini, kalau sepaham saya, adalah satu perjanjian yang ditandatangani zaman Muhyiddin Yassin kepada semua ahli-ahli parlimen yang menyokong beliau. Maksudnya sesiapa yang menyokong Muhyiddin Yassin, maka dan meyakini dia sebagai Perdana Menteri masa itu, maka mereka akan dapat antara lainnya adalah bajet peruntukan parlimen. Ada yang kata ada di kalangan DAP yang dah sign perkara ini. Ada yang kata demikian. Saya rasa secara beratnya tak. Saya rasa secara beratnya DAP tak sign lagi sebab ini berlaku 7 hari bulan. Belum ada perjanjian yang sedemikian. Yang ini sebenarnya berlaku di kalangan ahli-ahli UMNO, di mana ada di antara mereka, terutama yang kluster-kluster menteri, telah menandatangani perjanjian ini. Sebab kita kena faham, ada dalam blogger-blogger blog-blog UMNO dia kata, oh itu sebenarnya DAP yang dah sign. No. This is mereka yang di dalam kerajaan tetapi mereka berada bersama dengan bersatu. Ini yang menteri-menteri. Ada di antara mereka tak sign. Antaranya adalah Zahid Hamidi. Sebab itu dia tak dapat peruntukan. Dan juga Najib tak dapat peruntukan 3.5 juta tu. Dia tak dapat peruntukan ni. Tetapi yang lain-lain yang sign CSA ni, Confident and Supply Agreement ini, mereka mendapat peruntukan. Okey. Saya nak maklumkan, saya nak ucap tahniah kepada Presiden, ya. Apabila kita meletakkan 1 Ogos, iaitu kita akan tarik diri kalau darurat diteruskan. Itu yang diputuskan di dalam mesyuarat MT. Akhirnya kerajaan membuat keputusan iaitu darurat tidak akan diteruskan. Yang kedua, apabila Biro Politik memberikan tempoh 14 hari supaya kerajaan menetapkan tarikh persidangan parlimen. Tarikh terakhir 14 hari, kerajaan telah pun mengumumkan bahawa parlimen akan bersidang selama 4 hari, 26, 27, 28, 29. Dan kita juga mengatakan bahawa no hybrid. Tadi saya membangkitkan dalam kabinet bahawa kita tidak setuju sidang hybrid dilaksanakan. Dan 4 hari pertama yang kita akan bersidang nanti
bukan hybrid tetapi bersemuka. Okey, kita juga kena faham satu perkara, bahawa UMNO secara prinsipnya bersetuju semua. Bukan setakat kluster mahkamah tu, tapi semua bersetuju bahawa kalau by 1 Ogos tidak tamat darurat, maka mereka akan menarik sokongan. Saya pun beritahu yang tidak ada sebab kenapa perlu hybrid, kerana semua ahli parlimen telah pun divaksinasi sebanyak 2 kali. Sekarang ni staf-staf parlimen sedang dibuat vaksinasi. Jadi sewaktu parlimen sidang nanti, semuanya sudah divaksinasi 2 kali, jadi tidak ada sebab kenapa hybrid. Jadi mesyuarat bersetuju bahawa tidak ada hybrid, cuma hybrid itu sebagai standby saja, supaya ada peraturan tentang hybrid. In case kalau in future, in case kalau parlimen tidak boleh bersidang kerana COVID dan sebagainya yang lebih teruk daripada sekarang, kita pun tidak tahu. Because walaupun 2 kali vaksinasi, kalau dengan new variant ini macam-macam boleh berlaku. Jadi tujuan dia adalah untuk standby saja. Dan dia punya juga akan dibahaskan di dalam parlimen, dan kita boleh tidak setuju dengan carangan yang dibuat oleh kerajaan. Begitu juga dengan debate mengenai ordinan darurat. Apa pun yang kita lakukan malam ini, mestilah tidak memecah belahkan parti. Yes. Parti mesti intact. Parti mesti kekal. Saya dah berjumpa dengan Datuk Seri Presiden 2 kali di yayasan beliau, hari Sabtu dan hari Ahad, 2 malam turut-turut, dan memaklumkan bahawa apa pun yang kita lakukan, jangan sampai parti berpecah. Yes, malam ini kita dah buat keputusan. Apa pun keputusan, dan mesti dipatuhi oleh ahli parlimen. Dari segi keputusan, sepatutnya dipatuhi. Datuk Nana tadi kata tak boleh ahli parlimen ni. Mana boleh, dia mesti ikut apa arahan. Tapi apa kata kalau ada di kalangan parlimen yang tidak bersetuju? Saya nak maklumkan, 2 malam lepas, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden telah pun berjumpa dengan semua ahli parlimen, terdiri daripada UMNO dan juga BN. Kenapa tak setuju dia kata? Sebab dah sign CSA tadi, Confident and Supply Agreement tadi, seperti yang saya sebut. Ahli parlimen BN, Wee Ka Siong, ucap waktu perjumpaan. Sarabanan ucap dalam perjumpaan. Atta ucap dalam, yang mengatakan mereka kalau nak keluar sekarang tidak setuju. Begitu juga dengan ahli parlimen UMNO yang lain. Soalnya bukan tak nak keluar, tapi seperti yang disebut oleh rakan-rakan tadi, dari segi timing, tidak nak keluar now. Daripada segi timing, maksudnya daripada segi perancangan tu dah ada, tuan-tuan. Dia bukannya spur of the moment, kita kata tiba-tiba dia buat keputusan. No, benda ini sudah dirancang dengan rapi. Benda ini sudah diperhalusi, dan bukan pada malam 7 hari bulan tu. Perancangan ini sudah berlaku sebelum itu lagi. Sudah ada perbincangan tu, dah ada sebelum itu lagi. Jadi kita kena faham permainan ini. Dan inilah yang orang bersatu sorak kan. Ini kita akan sentuh kejap lagi. Tetapi peringkat untuk keluar di masa akan datang. Kita dah ada 3-4 perkara yang kita putuskan. Yang pertama, okey, dia sampai situ je. Saya tak ada video audio yang seterusnya. Dia ada 3-4 perkara yang dia putuskan. Tetapi kita kena, saya bawa sekali lagi, saya bawa ayat ni, tuan-tuan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu perkara itu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai satu perkara itu, padahal ia buruk bagi kamu. Baik atau buruk itu secara tersiratnya hanya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apa baik buruknya, tuan-tuan? Ini saya nak bawa malam ni. Apa baik buruk dia? Yang pertama kita nampak sendiri tadi, itu perancangan daripada UMNO. UMNO yang sudah merancang untuk nak bawa kerajaan ini tumbang ke tanah. UMNO yang sudah merancang untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin. Bukan Anwar Ibrahim, bukan DAP, bukan PKR, bukan Amanah. Itu datang daripada UMNO.
Audio ini mengesahkan apa yang saya dan juga blogger-blogger lain dok cakap selama ini, bahawa UMNO yang mahu dan nak menjatuhkan kerajaan. Tetapi kenapa persepsi itu nampak macam PKR yang nak jatuhkan, macam Anwar Ibrahim yang nak jatuhkan? Sebab ada di antara kita percaya kepada persepsi yang dibawa oleh UMNO, yang dibawa oleh blogger-blogger UMNO. Malah kita dengan bangga pula nak pergi share, nak pergi suka, nak pergi komen, bukan komen, saya kata nak pergi share dia punya pendapat. Tuan-tuan, the end of the day, dia tujuan dia apa? Nak main persepsi. Dan kita kalah dengan persepsi bila kita percaya apa yang dia cakap. Apa yang dia main, gendang, yang dia palu, kita menari di atas tarian dia. Lepas tu kita seronok pula tarian yang dia mainkan. Walhal itu tarian yang dia bina, naratif yang dia bina. Atas tujuan apa? Melekakan kita dengan plan sebenar mereka untuk menjatuhkan kerajaan dan meletakkan blame itu kepada Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sebenarnya permainan mereka. Tetapi kita gagal nak melihat perkara ini. Bila saya membawakan isu ini, saya pula kena tegur, tuan-tuan. Saya pula kena marah. Kenapa kau cakap macam ni? Tak bagus. Sekarang ni UMNO nak bersama dengan kita dan sebagainya. Kan? Dan bila Allah kata mungkin benda itu buruk bagi kamu, tapi sebenarnya ia baik. Dan mungkin benda kamu ingat benda itu baik, tapi sebenarnya ia buruk bagi kamu. Kita fikir secara logik, tuan-tuan. Kita fikir secara logik. Kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, yang menyokong dia daripada GPS, yang menyokong dia daripada kluster mahkamah, you all ingat tak ada demand ke? You all ingat tak akan ada demand ke? Demand dia apa? GPS akan kata PKR DAP tak boleh bertanding di Sarawak. Dalam PRN ni kita nak patuhi ke peraturan itu? Sebab GPS takut dengan brand PKR dan DAP di Sarawak. Kemudian UMNO kluster mahkamah takkan tak ada demand nak kata bebaskan kami, lepaskan kami daripada kes-kes ni. Failing which, kalau kamu gagal nak menunaikan hasrat kami, maka kami akan jatuhkan lagi sekali kerajaan ini. Kami ada kuasa, kami pernah jatuhkan kerajaan sebelum ini. Kenapa kami tidak boleh jatuhkan lagi kerajaan ini, tuan-tuan? Saya kata, nak guna musuh lawan musuh kita, itu tak jadi masalah. Masalahnya apabila kita menggunakan musuh untuk membina kekuatan kita. That is why saya kata fokus kepada persediaan kita kepada PRU ke-15. Fokus apa yang kita nak kena buat. Apa bentuk, apa rancangan, apa jalan yang perlu kita lakukan nak menangkan PRU 15.